Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan pula tajuk berkaitan dengan peranan guru. Minggu lepas kita telah pun membincangkan tentang gaya pembelajaran. Okey, apakah yang akan kita bincangkan sebagai seorang guru? Perkara utama yang perlu kita ketahui iaitu standard guru Malaysia. Kenapa kita perlu mengetahui tentang standard guru Malaysia? Inilah yang sangat perkara yang sangat berkaitan dengan diri kita, iaitu untuk menjadi seorang guru yang unggul, yang akhirnya dengan peranan yang kita laksanakan sudah pastilah kita dapat melahirkan modal insan. Okay. Terdapat tiga asas utama yang terdapat dalam standard guru Malaysia yang perlu difahami dan perlu dikuasai oleh bakal-bakal guru dan juga yang telah pun menjadi guru. Okey. Seterusnya kita perincikan satu persatu apakah yang terdapat dalam standard guru Malaysia. Okey, yang pertama perincian standard guru Malaysia dari aspek amalan nilai profesionalisme keguruan. Amalan nilai profesionalisme keguruan digubal berlandaskan budaya Institut Pendidikan Guru IPG, tata susila profesion keguruan, nilai murni dalam kurikulum sekolah, nilai utama dalam perkhidmatan awam, prinsip utama etika kerja KPM dan tonggak 12. Standard ini mempunyai tiga domain utama iaitu yang pertama. Mungkin kamu tidak biasa dengan istilah-istilah contohnya tonggak 12, etika kerja KPM, kita akan perincikan satu demi satu. Sebagai seorang guru, banyak perkara yang perlu kita tahu berkaitan dengan peranan guru Malaysia. Okey, kita balik kepada standard amalan nilai profesional keguruan iaitu domain diri. Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan. Okey. Jadi kita perlu memahami diri kita. Peranan seorang guru yang utama adalah kita berpegang kepada nilai diri guru yang sedia ada. Kita kena faham apakah nilai-nilai yang perlu ada dalam diri seorang guru dan nilai tersebut patut dikembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan kepada profesi perguruan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Kita perlu sentiasa upgrade diri kita sebagai seorang guru, terutamanya dari aspek ilmu pengetahuan, nilai-nilai murni dalam diri guru. Okey, nilai-nilai yang difokuskan dalam domain ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Iaitu kalau kita sebagai seorang Islam, kita pastilah al-imanu billah, kepercayaan kepada Allah, itulah yang paling utama. Barulah akan diikuti dengan akan ada rasa sifat ataupun nilai amanah dalam tugas kita, peranan kita. Rasa ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar, budi bahasa, adil, bertimbang rasa, daya tahan, daya saing, tahan lasak, cergas, aktif dan sihat, kemahiran interpersonal dan intrapersonal, semangat, sukarela dan efisien. Inilah ciri-ciri nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seorang guru apabila guru mula bergelar ataupun memasuki alam kerjaya. Seperti yang kita telah bincangkan dalam dinamika guru. Bagaimana yang dikatakan profesional keguruan iaitu bagaimana guru membawa nilai-nilai profesional keguruan dalam diri. Okey, seterusnya domain yang kedua iaitu domain profession berkaitan dengan kerjaya.
Domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional. Mestilah telus mestilah kita jaga amanah tanggungjawab kita. Kita laksanakan dengan telus tanpa ada tipu, muslihat dan sebagainya. Okey. Nilai-nilai yang ditekankan dalam domain ini adalah kecintaan terhadap profession. Mesti ada rasa cinta terhadap profession yang kita pegang. Berketerampilan, integriti, iaitu amanah, teladan, mengamalkan kerja sepasukan, proaktif, kreatif dan inovatif. Bila kita menjadi seorang guru, dalam kerjaya kita mestilah menunjukkan kita sayang, kita cinta kerjaya kita. Kita sanggup berkorban apa saja. Jadi kita akan ubah diri kita ke arah yang lebih maju ke hadapan, iaitu proaktif. Okey. Domain sosial pula di mana guru berperanan sebagai ejen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Guru juga adalah bilik masyarakat. Jadi guru juga mesti memainkan peranan dalam masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar. Okey, ini berkaitan dengan domain sosial. Ada 3 domain utama yang berkaitan dengan standard yang perlu ada dalam menjalankan peranan seorang guru. Okey, yang pertama tadi iaitu domain diri, domain profession dan yang ketiga domain sosial. Okey, seterusnya standard yang kedua berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman. Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Jadi kita hendaklah betul-betul menguasai ilmu, terutamanya ilmu bidang. Okey, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif. Okey, sekiranya kita yakin kita mempunyai pengetahuan yang luas, kefahaman yang mendalam, sudah pastilah kita dapat melaksanakan tugas kerjaya kita dengan cekap dan berkesan. Kita yakin kita boleh melaksanakan. Okey, bidang pengetahuan yang patut dikuasai oleh guru adalah seperti yang berikut. Yang pertama, falsafah, matlamat dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pelajaran. Sebagai seorang guru, mestilah ingat, hafal, tahu falsafah, matlamat dan objektif pendidikan. Sebab sekiranya guru tidak mengetahui tentang falsafah, matlamat dan objektif pendidikan, bagaimana guru dapat melaksanakan pengajaran dan pelajaran yang berkesan. Sebab pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mestilah berdasarkan kepada untuk mencapai matlamat objektif pendidikan. Okey, falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan co-kurikulum. Hasil pembelajaran dan keperluan pengajaran dan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. Okey, kalau tadi falsafah, matlamat dan objektif pendidikan negara. Okay, bila kita melaksanakan pengajaran dan pelajaran, kita juga mestilah memahami ataupun mengetahui tentang falsafah, matlamat dan objektif kurikulum dan kurikulum, iaitu mata pelajaran, objektif mata pelajaran yang kita ajar. Sama ada berbentuk kurikulum dan juga co-kurikulum. Okey, yang ketiga, kandungan mata pelajaran yang diajar. Kita pastikan semua topik yang terdapat dalam subjek mata pelajaran yang kita ajar kita kuasai, kita mengetahui semuanya. Bukanlah kita skip yang mana kita tak tahu kita tak ajar. Kita ajar yang mana kita tahu je. Jadi
salah dari segi etika keguruan. Okey, seterusnya kandungan ilmu pendidikan. Okey, dari segi aspek pengetahuan tadi. Guru juga mestilah mengetahui isi kandungan ilmu pendidikan. Apa saja berkaitan dengan ilmu yang yang dapat meningkatkan diri guru ataupun pelajar kita. Seterusnya teknologi maklumat dan komunikasi. Media dan sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan kurikulum. Apatah lagi kita sekarang di abad ke-21 sudah pastilah teknologi maklumat dan komunikasi amat penting dalam kita melaksanakan peranan kita sebagai seorang guru. Okey, seterusnya strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Ini juga dalam bidang kita, peranan kita. Dalam kita menyampaikan ilmu pengetahuan, guru mestilah memastikan proses pengajaran dan pelajaran dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Maksudnya pelajar selesa untuk belajar. Selesa dengan kita sebagai seorang guru, selesa dengan bilik darjah, selesa dengan rakan-rakan, selesa dengan semua perkara. Okey, seterusnya kaedah pentaksiran dan penilaian penyelidikan tindakan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran. Guru juga mestilah mengetahui bagaimana untuk melaksanakan pentaksiran dan penilaian terhadap pelajar kita, dan juga guru juga disarankan untuk melakukan penyelidikan kajian tindakan untuk menambah baik amalan pengajaran dan pelajaran. Seterusnya potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu. Ini juga peranan guru. Guru mesti pastikan setiap murid kita ada potensi dalam diri mereka untuk mereka berjaya dalam hidup. Okey, Perincian Standard Guru Malaysia yang ketiga berkaitan masih lagi dengan Standard Guru Malaysia, iaitu kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard ini memfokuskan kebolehan guru untuk membuat perancangan pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pelajaran akademik dan kurikulum. Perkataan yang penting ni adalah perkataan kemahiran. Guru mesti mahir apabila melakukan perancangan. Bila kita mengajar, mestilah kita menyediakan terlebih dahulu rancangan mengajar. Guru mesti ada persediaan perancangan yang rapi sebelum guru melaksanakannya dalam bilik darjah. Kemudian guru pula juga perlu melaksanakan penilaian terhadap pengajaran dan pelajaran yang dilaksanakannya. Okey, kemahiran yang patut ada pada semua guru adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama, kemahiran menyediakan perancangan pengajaran seperti yang saya sebutkan tadi, berdasarkan sukatan pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan pelajar, pengetahuan sedia ada pelajar serta jangkaan pencapaian pelajar. Okey, itu pentingnya perancangan. Okey, seterusnya kemahiran melaksanakan pengajaran dan pelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai. Okey. Jadi sebagai seorang guru, guru perlulah mempelbagaikan kaedah, pendekatan, teknik semasa mengajar, iaitu dengan cara mengintegrasikan, kita combine dalam pengajaran kita, barulah ada keseronokan untuk belajar. Guru merupakan seorang yang kreatif, inovatif, banyak aktiviti yang dilaksanakan yang menyebabkan pelajar teruja untuk datang ke sekolah, datang ke kelas untuk belajar. Okey,
Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan pelajaran bertujuan memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian murid. Guru mesti tahu untuk meningkatkan pencapaian murid, prestasi murid. Guru mestilah melakukan penilaian. Okey. Yang mana di samping itu guru juga cara tak langsung dapat memperbaiki pengajaran guru. Sekiranya guru tidak melakukan penilaian, guru tak sedar adakah pelajar dapat memahami isi-isi pelajaran yang kita sampaikan ataupun sebaliknya. Okey, seterusnya kemahiran mengurus bilik darjah, iaitu melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan. Urusan bilik darjah, apa yang perlu guru mahir, iaitu bagaimana guru menguruskan hubungan guru dengan pelajar, masa, ruang dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Jadi bila kita lihat di sini, memang banyak kemahiran yang guru perlu kuasai. Okey? Seterusnya, apakah lagi yang terdapat dalam standard guru Malaysia? Okey, berkaitan dengan accountability guru. Apa maksud accountability? Accountability guru. Accountability ialah tanggungjawab seseorang terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. Apa saja peranan guru, guru mesti laksanakan sebab ia merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah, dengan jujur, dengan ikhlas. Seseorang guru perlu bertanggungjawab untuk tugas yang diberikan dan bersedia menghadapi sebarang implikasi, sebarang keputusan yang diambil. Dalam bidang perguruan, guru mestilah bertanggungjawab untuk mendidik pelajar. Contohnya, menyampaikan ilmu pengetahuan. Tetapi sekiranya terdapat pelajar yang lemah dalam pelajaran, maka guru mestilah berhadapan dengan masalah. Jadi bagaimana cara guru untuk mengatasi masalah tersebut. Guru bertanggungjawab terhadap diri sendiri, pelajar dan juga profesion. Ingat kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita, peranan kita, ia bukan sahaja melibatkan diri kita tetapi juga melibatkan pelajar dan juga profesion keguruan kita. Okey. Apakah yang terdapat dalam accountability guru? Okey. Yang pertamanya prestasi pelajar. Dari aspek prestasi pelajar, guru mesti pastikan guru melaksanakan proses pengajaran dan pelajaran yang mana membantu pelajar untuk mencapai ataupun mencapai tahap keupayaan kognitif, iaitu keupayaan berfikir, kemahiran berfikir. Kemudian tumpuan latihan, guru juga perlu melaksanakan ataupun memberi latihan-latihan yang berkaitan dengan apa yang diajar supaya pelajar dapat tingkatkan kemahiran mereka, pencapaian prestasi mereka. Guru juga mestilah mengaitkan pengajaran dengan pengalaman guru sendiri. Secara tak langsung pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh guru inilah yang akan memberi kesan kepada pelajar untuk mereka terus belajar, berusaha. Kiranya guru seorang guru cemerlang contohnya. Guru seorang guru ataupun pelajar cemerlang ketika menjadi pelajar ketika suatu masa dulu. Jadi apa yang guru ceritakan kepada pelajar akan menaikkan ataupun memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh. Okey, kandungan pengetahuan. Guru juga mestilah menguasai ilmu pengetahuan yang mantap secara tak langsung. Kita dapat sampaikan sebanyak yang mungkin kepada pelajar sehingga mereka benar-benar faham apa yang mereka pelajari. Okey, yang kedua dari aspek keselamatan pelajar. Guru juga memainkan peranan untuk memastikan keselamatan pelajar. Sama ada di bilik darjah, di sekolah ataupun di luar. Contohnya, kalau di sekolah memang kita sedia maklum tanggungjawab
guru, memastikan keselamatan pelajar. Tetapi sekiranya guru melaksanakan pengajaran di luar, contohnya guru mengadakan lawatan sambil belajar, okey, apakah aspek-aspek yang perlu guru pastikan supaya pelajar selamat? Contohnya, bermula dari menaiki bas, guru kena pastikan pelajar beratur, tidak berebut-rebut, tidak menolak di antara satu sama lain untuk mengelak kecederaan dan sebagainya. Okey, semasa lawatan berlangsung, guru kena pantau di mana pelajar, adakah semua pelajar berada bersama guru di tempat yang dilawati, kita tak nak ada pelajar yang hilang dan sebagainya. Pada peringkat akhir lawatan, sehinggalah guru menyerahkan semua pelajar kepada ibu bapa. Sehinggalah sampai di pekarangan sekolah, dah selesai lawatan, sampai saja bas sekolah di pekarangan sekolah. Sekiranya terdapat pelajar yang masih lagi tidak pulang ataupun ibu bapa belum lagi datang mengambil anak masing-masing, guru mestilah menunggu sehingga ibu bapa mereka datang. Dan andai kata ada pelajar yang tak ada kenderaan dan sebagainya, guru juga bertanggungjawab untuk menghantar mereka ke rumah. Okey. Seterusnya, keselamatan pelajar dalam kelas. Yang mana guru tidak boleh meninggalkan kelas sesuka hati. Sekiranya guru ada urusan penting, guru tak dapat masuk ke dalam, mestilah ada guru lain yang menggantikan guru tersebut. Okey, pastikan tak ada pelajar yang didera oleh guru. Guru mestilah mengelak daripada menghukum pelajar ataupun mendera pelajar. Keselamatan pelajar dibuli oleh rakan, guru kena pastikan tak ada kes buli di sekolah. Okey. Pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran ini juga termasuk dalam accountability guru, iaitu tanggungjawab guru, iaitu meninjau permasalahan dalam pengajaran dan pelajaran. Sekiranya terdapat masalah yang berlaku dalam isu pengajaran pelajaran, guru mestilah melakukan kajian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mencuba sesuatu strategi untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pelajaran. Guru mestilah banyak mengetahui strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam pengajaran dan pelajaran melalui bengkel, seminar, perbincangan dan sebagainya. Meninjau kelemahan dan kekuatan dan mencadangkan penambahbaikan. Okey, dari aspek pendidikan, sekarang ni telah pun diwajibkan kepada semua guru di Malaysia, setiap tahun guru wajib membentangkan, setiap orang mestilah membentangkan hasil pendidikan masing-masing. Okey. Jadi guru juga perlu ada tanggungjawab untuk melaksanakan kajian. Kita tidak hanya boleh menunding jari. Sebagai contoh, sekiranya ada guru lain yang melaksanakan kajian, kita rasa kita tak perlu lakukan. Tapi sebenarnya menjalankan pendidikan merupakan salah satu accountability guru, iaitu tanggungjawab guru. Okey, seterusnya berkaitan dengan peranan guru menurut Ibnu Syahnun. Kalau lihat tokoh Islam dalam pendidikan yang terkenal iaitu Ibnu Syahnun. Okey, apa pandangan Ibnu Syahnun terhadap peranan guru? Menurut Ibnu Syahnun, kepribadian seorang pendidik itu haruslah memiliki piawaian ataupun standard ilmu yang mencakupi hafazan ataupun hafalan Al-Quran. Sebagai seorang guru Muslim, kalau kita lihat di sini, seorang guru mestilah memiliki piawaian standard ilmu yang mencakupi hafalan Al-Quran. Jadi guru sepatutnya mestilah menghafal Al-Quran dahulu. Jadi kita boleh jadikan pendapat Ibnu Syahnun ini untuk kita tingkatkan lagi kreativiti kita, untuk meningkatkan lagi profesional perguruan kita sebagai seorang guru Muslim.
Sebab Al-Quran ni merupakan kitab ataupun panduan hidup seorang Muslim. Sekiranya guru dapat menghafal Al-Quran, membaca ayat Al-Quran ketika pengajaran dan pelajaran, sudah pastilah secara langsung ayat-ayat yang dibaca oleh guru dapat didengar oleh pelajar, sama-sama apa kita kata perolehi pahala, seterusnya dapat memberi ketenangan kepada pelajar yang mungkin ada masalah dan sebagainya. Betapa hebatnya hikmah Al-Quran. Okey, guru juga perlu memiliki ilmu Nahwu. Siapa yang belajar di sekolah Arab dulu, ramai yang kata Nahwu ini susah. Sedangkan untuk seorang guru pendidik haruslah memiliki ilmu Nahwu, mesti mengetahui selok-belok tentang i'rab. Okey, menguasai kaligrafi iaitu khat, tulisan. Mesti juga guru memiliki tulisan yang cantik dan mampu membaca buku turas. Ini buku-buku agama, kitab-kitab lama. Okey, untuk yang pertama ni kita perlu kita perlu nilai semula diri kita. Adakah kita telah memiliki piawan ataupun standard ilmu yang yang disarankan oleh Ibnu Sahnun. Okey, yang kedua, manakala daripada aspek akhlak pendidik. Menurut Ibnu Sahnun, perkara yang paling penting iaitu aspek akhlak pendidik, akhlak guru. Ibnu Sahnun menggariskan bahawa seorang pendidik itu hendaklah bersifat ikhlas dalam pekerjaannya. Mesti ikhlas, bertakwa dalam konteks istiqamah dalam amal perbuatannya. Bertanggungjawab dalam memegang amanah daripada ibu bapa pelajar untuk mendidik anak mereka dan bersopan santun. Bukan sahaja pada warga sekelilingnya, bahkan pada masyarakat umumnya. Jadi inilah yang terdapat dalam ayat Quran yang mana Allah ada berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi udwah hasanah. Kalau saya salah tolong betulkan ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Rasulullah sendiri sebagai role model. Jadi kita sebagai seorang guru, kita pewaris Nabi, maka kita juga perlu memiliki akhlak budi pekerti yang terpuji, yang mulia. Sebab ini merupakan piawan standard seorang guru dalam melaksanakan peranan guru. Okey, Ibnu Sahnun juga menambah dua lagi ciri yang perlu ada untuk kepribadian seorang pendidik, iaitu hendaklah ianya seorang yang kuat, yakni sihat fizikal dan mentalnya. Nakni seorang guru mestilah sihat tubuh badan. Mental mestilah mental yang sihat. Kita tak nak guru yang hilang akal, maksudnya bertindak di luar kawalan dan sebagainya. Sekarang ni kita tengok banyak guru yang stres dan kadang-kadang ada yang dinasihatkan untuk cuti, untuk bertenang dan sebagainya. Okey, dan guru juga hendaklah dipercayai, seorang yang dipercayai kerana insan yang diserahkan kepada pendidik adalah amanah, iaitu anak yang memerlukan kepada kepercayaan yang tinggi untuk diserahkan. Jadi guru juga merupakan insan yang diberi kepercayaan amanah untuk menjaga, mendidik anak orang lain. Jadi kita kena anggap pelajar-pelajar kita ni seperti anak kita sendiri, seperti adik-beradik kita sendiri. Sekiranya mereka melakukan kesilapan, kita perlu menegur dan memberi nasihat. Sekiranya mereka mencapai keputusan cemerlang, kita memberi pujian, galakkan dan sebagainya. Okey, kesimpulannya, dalam kita melaksanakan peranan sebagai seorang guru, kita perlulah menguasai kesemua ataupun memahami semua perkara yang kita telah bincangkan tadi. Okey, di sini
kita dapat lihat juga kajian yang telah dilaksanakan oleh Dr. Syahril Jamaluddin yang mana beliau telah menghasilkan satu kajian berkaitan dengan ciri-ciri guru berkualiti. Okey, antaranya personality. Ada 1, 2, 3, 4. Okey. Ciri-ciri guru berkualiti iaitu yang pertama personality guru. Dari aspek sifat kepimpinan, guru mestilah menunjukkan guru seorang pemimpin. Apa maksud pemimpin? Dia dapat menjaga kebajikan orang-orang yang di bawahnya. Jadi sebagai seorang guru, guru mesti ada sifat kepimpinan. Memimpin murid-murid pelajar ke arah kebaikan, memimpin mereka sehingga berjaya dan seterusnya. Mestilah mempunyai sifat adil, tidak pilih kasih. Contohnya, okey, tekun, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan peranan guru. Menghormati, menghormati orang-orang di sekeliling dan juga mempunyai gaya. Maksud gaya di sini iaitu guru juga mesti mempunyai keterampilan yang bagus. Guru tak bolehlah selekeh. Pelajar nampak pun, pelajar pun tak hormat kita. Okey, dari aspek pengurusan masa, guru hendaklah bijak mengurus masa, menempati masa terutamanya ketika hadir ke kelas. Guru tak bolehlah terlalu lewat ataupun habis awal sesi pengajaran. Ini kadang-kadang kita dapat lihat masih terdapat juga guru-guru yang sedemikian. Jadi di sini kita perlu faham bila kita ingin menjadi seorang guru, kita perlulah bijak mengurus masa kita. Okey, need assessment. Kita sendiri jangan leka dengan pengaruh-pengaruh luar sehingga kita sendiri mengabaikan perkara yang lebih penting dalam kehidupan kita ataupun dalam kita melaksanakan peranan kita sebagai seorang guru. Masa optimal untuk PDP yang baik. Kita perlulah mengoptimumkan masa, peruntukan masa dalam peranan melaksanakan pengajaran dan pelajaran. Okey, sekiranya kita diamanahkan untuk mengajar satu masa bersamaan dengan 30 minit. Jadi kita perlulah merancang aktiviti yang sesuai dengan 30 minit. Kita mestilah melaksanakan selama 30 minit masa yang terdapat dalam jadual kita. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey. Seterusnya pengawasan isi pelajaran. Dari aspek kita menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar, isi-isi pelajaran kepada pelajar, guru hendaklah menerang konsep dengan jelas sehingga pelajar faham. Penyampaian mengikut potensi pelajar, mengikut kebolehan pelajar. Kita beri pelbagai aktiviti. Kita tak nak ada pelajar yang boleh kuasai. Pada masa yang sama, kita tidak mengetahui pelajar yang kurang berpotensi. Ada yang tak faham apa yang kita ajar. Ada kesinambungan dan penampakan nilai dalam pengajaran dan pelajaran. Bila guru mengajar, guru kena pastikan guru perlu mengaitkan ataupun menerapkan nilai-nilai murni semasa pengajaran guru. Saya tak langsung, guru bukan saja menyampaikan ilmu pengetahuan, malah guru juga menjadi seorang muadib, iaitu memberi tunjuk ajar, membina syahsiah akhlak dalam diri pelajar. Okey, seterusnya refleksi pengajaran. Apabila guru selesai melaksanakan pengajaran, guru mestilah membuat penilaian kendiri sentiasa. Maksudnya guru setiap kali habis mengajar mestilah menulis tentang pelaksanaan pengajaran yang telah dilakukan, sama ada dari aspek kekuatan maupun dari aspek kelemahan. Okey, berusaha membuat tindakan penambahbaikan. Sekiranya guru mendapati kaedah pengajaran yang dilaksanakan kurang berkesan terhadap pelajar, guru perlulah melakukan penyelidikan ataupun kita namakan kajian tindakan supaya isu berkaitan kelemahan pelajar dapat diatasi segera. Okey, okey, cukup dulu kita bincang tentang peranan guru. Banyak yang
perlu kita titik beratkan bila kita berniat untuk menjadi seorang guru. Kita tak boleh mengambil remeh tentang peranan guru. Okey, insyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab yang seterusnya, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.